Gula ni satu isu yang sangat sinonim dengan pesakit kanser. Satu, diorang selalu cakap gula ni penyebab kanser. Ada juga yang kata gula ni adalah dia akan mengaktifkan sel-sel kanser. Untuk pengetahuan, ikut dakwaan yang biasa kita boleh google benda ni. Okay? Sel kanser ni dia akan membiak dengan cepat bila kita ambil gula, konsum gula. Dia juga boleh mengaktifkan sel-sel kanser. Jadi kesimpulannya tak boleh makan nasi, roti, gula, jus, buah, air manis dan sebagainya. Okay. Ada ke makanan yang tak ada gula? Itu persoalan saya satu. So bukan setakat nasi tau, roti, gula tu semua memang ada gula. Dan kita kena ingat konsep gula ni badan kita dia nak berfungsi, nak berkelip, nak bercakap, nak bernafas, nak makan, nak minum, nak bergerak berjalan semua, kita perlukan tenaga dan tenaga kita adalah dalam bentuk gula. Jadi kita kena faham gula tu sebenarnya penting untuk badan kita. Okay? Dan kita kena tahu gula tu actually dia ada banyak jenis. Biasa kita daripada dulu saya rasa kalau health practitioner ni dia dah faham dah gula ada gula ringkas, gula kompleks. Okay? Jadi gula kompleks adalah gula macam nasi, roti, bijirin yang kita perlu makan, kunyah sampai ke perut, dihadamkan baru dia jadi gula. Dan gula tu akan masuk dalam kita punya badan untuk ditukarkan, untuk digunakan sebagai tenaga. Dan gula ringkas macam jus-jus buah, buah-buahan, susu, yang rasa dia manis. Okay, gula ringkas ni biasanya rasa dia manis. Jadi gula ni badan kita tak perlu bersusah payah sangat untuk digest dia. Jadi, bila kita consume tu dalam masa yang dekat, dalam masa yang cepat, dia boleh terus diabsorb oleh badan untuk digunakan sebagai tenaga. Isunya gula ni untuk pesakit kanser yang saya jumpa sepanjang saya berkhidmat di Institut Kanser Negara, ada patient yang masuk tu especially wanita lah. Wanita ni dia concern sikit kan pasal makanan dia. Bila dia kena kanser, dia akan dia Google cari and then dia tengok nampak orang kata gula tak boleh makan ni, terus avoid langsung tau. Dia avoid terus. Sebenarnya benda ni salah. Okay? Salah sebab saya tak tahulah orang Malaysia ni suka pukul rata tau. Kadang-kadang pesakit tu sebenarnya dia okey je, dia boleh makan, cuma dia jadi takut sebab kan dalam Google, dalam internet kata tak boleh makan, aktifkan kanser ni semua, which is benda tu menyebabkan ketakutan. Bila ketakutan, yang merisaukan kami adalah pada satu tahap dalam tempoh dia menerima rawatan, pesakit ni akan ada mengalami masalah yang saya cakap tadi yang saya bagi tahu tadi, macam simptom-simptom ataupun side effect daripada treatment yang menyebabkan dia tak boleh nak ambil makanan dengan bagus. Contoh hilang selera makan, ada masalah nak mengunyah, menelan, cirit birit, okey. Yang benda-benda ni dia memang akan efek kepada pengambilan makanan. So daripada yang biasa dia jadi makan dia ni sangat kurang sampai kadang-kadang kita kata sehari maybe makan sekali, dah lah makan sekali, makan setakat 2-3 sudu sahaja. Jadi ini akan efek kepada status pemakanan dia, status nutrisi dalam secara keseluruhan pada badan dia. Jadi salah satu cara kami as orang kata dietitian untuk pastikan pesakit makan dengan cukup adalah mengambil gula ni. Okey? Sebab dia merupakan sumber tenaga gantian kepada karbohidrat kompleks. Sebab kadang-kadang bila tak selera makan, nasi pun tak mau makan kan. Jadi kita suruh ambil makanan yang ada gula, jus-jus buah contohnya, ataupun kalau dia boleh makan kek. Kalau dia boleh makan kuih-kuih manis, makan kuih-kuih manis. Sebab jenis-jenis makanan macam ni dengan amount yang kecil, dia boleh ambil tenaga serupa macam dia makan nasi suku tadi. Ataupun nasi dengan orang kata lauk tadi. Sebab kita nak dia ambil tenaga dengan cukup. Ingat saya bagi tahu tadi, sebabkan tenaga ni penting untuk badan kita buat operasi. Kalau tak, badan kita takkan boleh orang kata menerima rawatan ataupun pulih dengan bagus. Okay? Jadi bila kita suruh, dia jadi tak nak sebab kata gula sebabkan kanser. No. Macam saya cakap tadi, saya dah terangkan tadi, kanser ni dia beradaptasi tau. Bila dia merebak tu, dia tanpa gula pun kadang-kadang dia boleh merebak. Sebab apa? Dia dah memang abnormal. Abnormal tu maksud dia dah memang tak normal lah, tak normal.
dia membesar dengan kadar yang kata, dia membiak dengan kadar ni walaupun tanpa gula dia still boleh survive. Tapi kita kena ingat sel badan kita yang sihat, dia tak boleh berevolusi, dia tak boleh membiak dengan bagus tanpa gula. Dia perlukan gula tu untuk menjalankan operasi harian dia. Jadi bila kita cut down gula, yang sel sihat ni dia tak sihat. Yang sel kanser ni dia tetap sihat walaupun tanpa gula. Sebab sel sihat ni dia diperlukan untuk kita lawan penyakit tu. Untuk kita lawan, untuk kita absorb treatment yang kita terima. Untuk pastikan badan kita berfungsi dengan baik. Jadi bila kita cut down this sugar, kita tak tolong sel sihat kita sebenarnya. Actually kita melemahkan sel sihat kita. Jadi macam mana badan kita nak melawan kesan-kesan sampingan dan nak melawan kanser tu sendiri. Jadi jangan takutkan pesakit dengan ni. Kita as orang kata kita kata frontliner lah kepada patient-patient kita ni, bila diorang tanya, paling tidak bila diorang cakap saya takut makan gula, no, betulkan diorang punya orang kata idea tu perlu dibetulkan. Jangan jadi takut sangat. Cuma benda ni kita saranan ni akan berubah bila orang tu ada underlying disease. Underlying disease ni maksudnya dia ada contoh sakit kencing manis, darah tinggi, sakit ataupun dia mengalami masalah berat badan berlebihan. Sebab sebelum ni saya dah maklumkan berat badan tu sebagai salah satu indikator. Okay. And then kita kena ingat bila ada lying disease contoh macam kencing manis, especially kalau dia punya kencing manis tak terkawal pun tak bagus untuk orang kata kanser tu sendiri. Jadi kami as a dietitian kita tengok kalau dia punya kawalan gula bagus, kadang-kadang walaupun dia ada kencing manis kita still allow sebab kita tengok dia punya overall diet intake macam mana. Tapi kalau masih tak bagus, then at that time kita tak bagi dia makan benda-benda gula yang ringkas, tetapi kita masih allow gula yang orang kata kompleks macam nasi, roti tu semua. Okay, sebab ingat banyak saya rasa semua orang akan agree kadang pesakit kanser ni sampai nasi, roti semua tak nak makan. Sebabkan dia takut pasal gula ni. Okay, jadi kita kena tengoklah macam mana keadaan patient tu. Jadi tak adalah sampai gula tu langsung tak boleh ambil. Sebenarnya boleh aja, cuma orang kata kena ikut keadaan patient, dan kalau dia memang tak ada penyakit, dan kenapa kita perlu orang kata tak ada penyakit underlying disease tadi lah macam kencing manis, darah tinggi, kenapa kita perlu nak kawal? Biar dia enjoy makanan dia. Sebab pesakit kanser ni dia sebenarnya bila once diagnosed as cancer, salah satu benda yang kita kena aware, dia akan mengalami masalah tekanan ataupun depressed. Maybe dia tak tunjuk, maybe dia nampak ceria, tapi actually especially perempuan lah. Perempuan ni banyak dipengaruhi oleh hormon kan. Jadi kita tak tahu dalam hati dia tu macam mana. Depressed, dia rasa macam kenapa aku yang kena, kenapa bukan orang lain. Aku dah jaga makan aku tapi kenapa aku tak boleh, kenapa aku masih kena lagi penyakit ni. Jadi bila orang sekeliling dia, yelah saya tahu dia nak membantu, cakap semua benda ini tak boleh kena elak, nak membantulah sebab nak pasti kawan ni sihat kan. Tapi actually benda tu sebenarnya menyebabkan dia lagi worse, dia jadi lagi takut, dia jadi lagi orang kata depressed sebenarnya. So then depressed ni leads to macam-macam benda. Jadi kalau boleh kita yang berada dekat dengan dia ni, kalau dia minta pandangan, minta dia salurkan, minta dia bertanya kepada yang pakar, jangan pandai-pandai sendiri nasihat. Ni jadi macam saya cakap tadi, dia pukul rata orang yang makanan untuk orang kencing manis pun dia pergi cerita dekat orang orang kanser, sedangkan actually dia tak perlu pun. Jadi dia jadi takut. So pastikan kita as a frontliner bagi orang kata fakta yang betul kepada pesakit lah. Jangan takutkan mereka. Okay, sebab at one time bila diorang dah ada masalah oral intake yang terjejas, susah kita nak pastikan nutrisi dalam badan dia tu cukup sebab dia dah mula avoid everything sampai takut nak makan nasi, takut nak makan everything. So apa je yang dia makan? Okay.